Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitul i'tikaf sunnatan lillahi ta'ala. Alhamdulillah, yang saya muliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, pengerusi dan juga tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi ini sama-sama kita dapat berkumpul dalam kuliah subuh. Dan juga alhamdulillah pada hari ini dan juga esok cuti sempena Maulid Nabi. Jadi suka saya terpanggil pada hari ini sama-sama kita nak cerita sedikit mengenai dengan perihal Nabi SAW yang saban tahun kita sambut Maulid Nabi. Sehingga sebahagian tempat ada yang buat perarakan Maulid pada hari ini, ada yang buat pada keesokan pagi. Tapi alhamdulillah semua itu adalah perkara yang baik-baik. Cuma yang terbaik adalah kita mengikut sunnah Nabi. Walaupun kita berarak sejauh mana pun cinta kita kepada Nabi, tapi tidak ada praktikalnya. Itu antara perkara yang kita tidak berapa sukalah gemar. Kerana menyambut Maulid perkara yang baik, walaupun pada zaman Nabi tidak dilaksanakan perkara tersebut. Di sana ada ulama yang tak setuju menyambut Maulid Nabi, kerana mereka kata Maulid Nabi ni kalau disambut kalau ia adalah perkara baik, sudah pasti pada zaman Nabi sahabat akan sambut. Zaman selepas daripada Nabi, selepas kewafatan Nabi, ulama-ulama salaf mereka akan celebrate Maulid Nabi. Tapi mereka tak buat. Kita tidak dinafikan kebaikannya banyak, supaya manusia sedar tentang kelahiran Nabi, sifat Nabi, akhlak Nabi, supaya mereka dapat mengaplikasikan dalam kehidupan manusia. Alhamdulillah, kita lihat bila sebut tentang Nabi, nama Nabi SAW, untuk pengetahuan tuan-tuan dan juga perempuan, selalunya disebutkan dalam Quran nama Allah disertakan dengan nama Nabi. Sebab itu dalam surah Alam Nashrah Laka Sadrak kita akan baca wa rafa'na laka dzikrak. Kami akan angkat nama kamu wahai Muhammad. Wa rafa'na laka dzikrak, angkat sebutan nama kamu. Sebab itu bila sebut nama Allah akan disertakan dengan nama Muhammad sekali. Contoh dalam Quran, ayat tentang taat, Allah Subhanahu wa taala bagi tahu tilka hududullah wa man yuti'illaha wa rasulahu. Siapa yang taat kepada Allah dan juga Rasul, Allah dan juga Rasul, yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul azim. Akan masuk dalam syurga yang mana di bawahnya mengalir air sungai, mereka kekal dalam syurga, dan juga itulah kejayaan yang paling besar. Ini adalah orang yang taat kepada Allah dan juga Rasul. Ada ketikanya Allah Ta'ala sebut nama Allah diiringkan dengan nama Rasul, diiringkan dengan Rasul. Tetapi untuk perkara maksiat, wa man ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha walahu azabun muhin. Siapa yang derhaka kepada Allah, buat maksiat kepada Allah, buat maksiat kepada Rasulnya, Allah dan juga Rasul, wa yata'adda hududah, dan juga yang melampaui batasan-batasan Allah, maka mereka akan masuk api neraka Allah, mereka kekal di dalamnya, dan bagi mereka azab yang sangat menghinakan mereka. Antara contoh yang selalu kita dengar saban tahun adalah mengenai sembelihan korban. Tuan-tuan, bila sembelihan korban, bukalah dalam kitab fiqh mazhab Syafi'i mana pun, mereka akan sebut disunatkan menyembelih binatang korban menyebut takbir, menyebut bismillah, at-tasmiyah, bismillah, sama ada bismillahirrahmanirrahim ataupun bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar. Dua-dua disunatkan. Bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar kerana ulama kata tak sesuai
untuk haiwan ini nak letak Ar-Rahmanir Rahim. Dalam hadis Nabi sebut tasmiyah dan juga takbir, iaitu bismillah ya Allahu akbar. Sebahagian ulama kata bismillahirrahmanirrahim pun boleh. Bismillahirrahmanirrahim itu pun boleh. Sebab apa? Ar-Rahim itu makna rahmat. Haiwan ini sebagai rahmat kepada manusia, mereka dapat makan binatang korban ini. Jadi dua-dua boleh bismillahirrahmanirrahim, bismillah ya Allahu akbar. Cuma di sana dalam mazhab Syafi'i kita, antara satu mazhab yang kata disunatkan selepas daripada itu, sebelum menyembelih binatang korban, adalah berselawat kepada Nabi SAW, iaitu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita lihat dalam hadis tak ada sebut berselawat kepada Nabi, tapi dalam kitab-kitab fiqh mazhab Syafi'i semua sebut perkara yang sama. Jadi di sinilah kita katakan mereka mengambil keumuman daripada hadis Nabi ataupun daripada Quran yang kita sebutkan tadi, nama Allah, dan disusuli selepas itu adalah nama Nabi SAW, Rasulnya. Kemudian kita lihat Nabi SAW dilahirkan pada tahun 12 Rabiul Awal, pada tahun Gajah. Yang menyambut Nabi, iaitu yang menjadi bidan Nabi adalah Asy-Syifa. Siapa itu Asy-Syifa? Nanti kita akan sebutkan selepas daripada ini. Kemudian yang menyusukan Nabi adalah Halimatus Sa'diyah, dan Al-Hadinah yang menjaga Nabi adalah Ummu Aiman. Nabi SAW dilahirkan pada tahun Gajah, dan pada tahun Gajah inilah dipanggil sebagai dalam term ilmu akidah dipanggil sebagai irhas. Irhas ini Nabi belum dibangkitkan menjadi Nabi, tetapi pada tahun yang sama berlaku satu kehancuran yang besar, iaitu tentera Abrahah, tentera bergajah. Pada tahun yang sama mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dibinasakan dengan turunnya satu ketulan, kita panggil satu ketulan api, ketulan batu daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala yang dibawa oleh burung, yang mereka ini akan lontar sehingga kena kepada tentera Abrahah. Dan pada tahun yang sama Nabi SAW telah dilahirkan. Bila Nabi dilahirkan, menjadi satu kebiasaan orang Arab, mereka akan hantar anak ini kepada ibu susuan. Falamma wada'athu ummuhu sallallahu alaihi wasallam, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, maka ibu Nabi hantarkan anak ini kepada datuknya supaya datuk dapat lihat cucu dia, iaitu Abdul Muttalib. Telah diberitahu kepada Abdul Muttalib, qad wulida laka ghulam, telah lahir untuk kamu seorang cucu. Maka dia pun datang ke rumah Aminah, dan juga dia lihat cucu dia, dan dia bawa cucu dia ni masuk ke dalam Kaabah. Kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia puji Allah Subhanahu Wa Taala. Abdul Muttalib ni dia berdoa, dia puji Allah, kemudian dia namakan dengan nama Muhammad. Dan nama Muhammad ini satu nama yang pelik, sebab orang Arab fata'ajjaba minhul Arab, orang Arab rasa pelik dengan nama Muhammad. Tapi Nabi Abdul Muttalib namakan cucu dia dengan nama Muhammad. Kemudian Abdul Muttalib sedang mencari untuk cucu kesayangan dan cucu anak yatim ni, iaitu yang telah kematian ayahnya, siapa yang dapat menyusukannya. Alladhi kana ahab auladihi ilaihi murdi'an minal badiyah ala adatil Arab. Jadi mereka suka disusukan anak susuan mereka ini di mana? Di kawasan tanah Arab, di kawasan pedalaman, kerana bahasa mereka ni bahasa pure, bahasa asli, bahasa Arab. Wa adrakat Halimah Sa'diyah hadhihi sa'adah, maka telah dapat Nabi ini di bawah jagaan susu, iaitu Halimah Sa'diyah. Asal ceritanya, Halimah Sa'diyah keluar daripada negara dia, daripada tempat dia, pergi untuk mencari anak susuan. Samalah seperti yang satu kawasan dengan dia, wanita-wanita yang satu kawasan dengan dia pada tahun tersebut, tahun kemarau.
tahun kesusahan, tahun kesempitan, mereka semua keluar untuk mencari anak susu. Seolah-olah satu job untuk mereka lah. Sebab bila dapat anak susuan ni, lalu ada habuan duit, bukan susu free. Yang malangnya Halimatus Sa'diyah ini, tunggangan dia tunggangan yang lambat, yang lembab, kedai dia kedai yang lambat. Sahabat-sahabat dia semua telah sampai ke tempat untuk mengambil anak-anak susuan. Malangnya dia tak sampai-sampai lagi. Bila dia sampai sahaja, apa yang berlaku? Tak ada siapa dah. Anak-anak susuan semua telah diambil, melainkan Nabi SAW orang tak nak ambil. Sebab apa? Sebab mereka tahu perkara pertama yang mereka akan tanya, man abi hadzal sabi, siapa ayah budak-budak ni, siapa ayah budak ni, iaitu Nabi SAW. Jadi mereka kata dia adalah seorang anak yatim. Jadi bila anak yatim ni, apa yang boleh buat? Anak yatim yang akan bagi nafkah kepada dia, ibu dia, apa yang ada pada ibu dia? Ataupun kita kata yang bagi nafkah, bagi duit adalah datuk dia. Datuk ni dah tua, apa yang boleh diberikan sangat berbanding dengan ayah? Jadi Halimatus Sa'diyah berasa sedih dan tak ada cara lain dah. Nak balik dengan tangan kosong malu, terpaksalah ambil Nabi SAW. Sebab balik dengan kosong satu perkara yang aib. Datang nak dapatkan job, balik tidak bawa apa-apa, anak susuan, satu perkara yang aib. Mereka pun ambil dalam keadaan hati berat, ambil juga. Sebab apa Halimatus Sa'diyah ambil? Sebab tak ada siapa dah yang tidak ada anak susuan lain melainkan Nabi SAW. Itu pun ilham daripada Allah, supaya Halimatus Sa'diyah ambil Nabi. Kemudian faraja'at ilaihi fa akhadhat, dia pun ambil dan dia bawa naik binatang tunggangan dia. Bila naik atas binatang tunggangan dia, daripada binatang yang sangat lembab, keledai yang sangat lembab, bila perjalanan pulang, dia jadi bertukar, jadi satu tunggangan yang sangat laju, sehingga kawan-kawan dia dalam perjalanan nak balik ke kawasan masing-masing, Halimatus Sa'diyah tunggangan dia mengatasi tunggangan sahabat-sahabat yang lain. Mereka terkejut, sebab tadi dia yang paling lambat, sekarang dia yang paling laju. Apa yang mereka kata? Mereka kata, laqad akhadhti ya Halimah nasmatan mubarakatan wa hasadatha sawahibuha. Perempuan-perempuan lain yang mengambil anak susuan ini, mereka rasa amat cemburu, kerana seolah-olah Halimatus Sa'diyah mengambil kanak-kanak yang sungguh istimewa, yang mana keberkatan penuh yang dapat kepada Halimatus Sa'diyah, tunggangan daripada lembab jadi sihat dan jadi laju. Walam tazal tata'arraf min Allah az-ziyadah wal khair, dan tidaklah berlaku apa-apa kepada Halimah melainkan kebaikan dan juga keberkatan. Sehingga kan haiwan yang ada di kambing yang ada di rumah Halimatus Sa'diyah, dia keluar pada waktu pagi, balik pada waktu petang, perut penuh, kenyang. Sehingga jiran-jirannya kata, kamu dibagi tahu kepada pengembala dia, kamu ikut ke manakah kambing-kambing Halimatus Sa'diyah keluar, di mana mereka cari makan. Kerana musim kemarau memang tak ada makanan, kambing-kambing kurus. Rupanya Allah Ta'ala memberi keberkatan kerana mengambil seorang insan yang namanya Muhammad. Jadi sebagai pengajaran kepada kita, iaitu dalam kehidupan ini ada perkara yang kita tak suka, tapi kita terpaksa telan, terima, kerana disitulah sebenarnya ada hikmah ataupun ada kebaikan yang tersirat, yang mana kita tak tahu, kerana itu bukan dalam ilmu pengetahuan kita, ilmu pengetahuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Duduklah bersama Halimatus Sa'diyah sehinggalah umurnya 2 tahun. Qabilah Bani Sa'ad, Halimatus Sa'diyah duduk di kawasan Qabilah Bani Sa'ad sampai 2 tahun, dah pisah susu, dah tidak susu lagi, dan dia semakin besar. Nabi menjadi kanak-kanak yang seperti biasa. Wa qadamat bihi sallallahu alaihi wasallam ala ummi,
wa talabat an tatrukuhu 'indaha ba'd al-waqt faraddathu ilaiha. Mak dia nak ambil balik Nabi sebab dah habis susu dah 2 tahun, tapi Halimah Sa'diyah minta supaya dibiarkan lagi bersama dengan dia, sebab banyak perkara-perkara kebaikan, keberkatan datang dalam kehidupan dia. Kemudian ketika Nabi sedang bermain bersama kanak-kanak yang lain, tiba-tiba datang 2 orang. 2 orang ini adalah 2 malaikat sebenarnya, menyerupai manusia. Datang di perkampungan Bani Sa'ad. Ketika Nabi sedang bermain tu, mereka baringkan 2 malaikat ni baringkan Nabi, mereka belah dada Nabi, kemudian mereka keluarkan daripada dada Nabi itu satu hati, satu ketulan daging yang hitam. Kemudian mereka basuh, mereka sucikan, mereka masukkan balik hati tersebut seperti mana mereka ambil tadi. Pada ketika itu, kanak-kanak yang bermain mereka lari ketakutan, bagi tahu kepada Halimah Sa'diyah, yang mana mereka menyatakan kawan mereka Muhammad telah dibunuh. Sebenarnya tidak, sebenarnya itu malaikat. Last sekali apa yang berlaku, Halimah Sa'diyah takut berlaku apa-apa kepada Muhammad, dihantar balik kepada ibunya dan duduk di bawah jagaan ibunya. Malangnya ibunya mati di Abwa'. Abwa' ni satu tempat antara Mekah dan juga Madinah. Bila mana ibu Nabi wafat, pada ketika itu dia duduk di bawah jagaan datuknya, iaitu Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ini begitu sayang kepada Nabi, dia ada satu hamparan khusus tempat dia semayanglah di hadapan Kaabah, dan tak siapa boleh duduk di situ. Tak siapa berani kerana menghormati Abdul Muttalib ini, sehingga anak-anak dia sendiri pun tak duduk di hamparan tu. Bila Nabi datang, Nabi duduk. Maka anak-anak Abdul Muttalib tegur supaya Nabi jangan duduk di atas hamparan ini. Tapi Abdul Muttalib suruh beritahu kepada anak dia biarkan. Bahkan dia ambil Nabi letak di atas ribaan, di atas pangkuan dia. Tapi malangnya Nabi sempat bersama dengan Abdul Muttalib sehinggalah umur Nabi 8 tahun. Bila mana umur Nabi 8 tahun, maka pada ketika itu Abdul Muttalib telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi duduk di bawah jagaan pakciknya Abu Talib. Abu Talib ni antara lelaki yang banyak berjasa kepada Nabi, iaitu pakcik Nabi, tetapi tak masuk Islam. Adalah beberapa orang di kalangan orang-orang kafir yang jasanya besar kepada Nabi, seperti Mut'im bin Adi. Mut'im bin Adi ini jasanya besar kepada Nabi, sehingga Nabi kata, kalaulah dia minta untuk dibebaskan tawanan-tawanan tak selesai Badar, tawanan Badar, aku akan sempurnakan hajat Mut'im bin Adi. Tapi dia tak masuk Islam. Begitu juga dengan Abul Bukhtari, jasanya besar kepada Islam tetapi tak masuk Islam. Pakcik Nabi ini, Abu Talib, jasanya besar kepada Nabi, sehingga mereka tak dapat apa-apakan Nabi, tak dapat tangkap Nabi, tak dapat bunuh Nabi, kerana mereka menghormati pakcik Nabi, kerana antara orang yang disegani di kalangan orang-orang kafir Quraisy. Umur Nabi 4 tahun, dibelah dada Nabi. Bila dibelah dada Nabi, dihantar balik kepada ibunya. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan juga perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi dibelah dadanya sebanyak 4 kali. Kali yang pertama pada umur 4 tahun. Kali yang kedua sebelum balik, Nabi balik. Kali yang ketiga sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul, ketika sebelum umur Nabi 40 tahun. Kali yang terakhir sebelum Nabi diangkat Isra wal Mi'raj, pada ketika itu dibelah dada Nabi. Kali yang terakhir 4 kali. 6 tahun ibu Nabi wafat, 8 tahun pakcik Nabi wafat, 8 tahun datuk Nabi wafat. Duduk di bawah jagaan pakcik Nabi, iaitu Abu Talib. Abu Talib ini, untuk pengetahuan tuan-tuan dan juga perempuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, bila dia duduk di bawah jagaan pakcik Nabi, iaitu Abu Talib, maka banyaklah pengalaman yang dapat dalam kehidupan dia. Itulah bermulanya at-tarbiyah al-ilahiyah,
tarbiyah Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi. Dia Nabi ini walaupun duduk pada zaman jahiliyah, keadaan umat pada masa itu kotor, akidahnya kotor, akhlaknya buruk, tetapi Nabi tetap menjaga maruah dia kerana dia bakal dilantik menjadi seorang Nabi, dan dia tidak terkesan dengan perkara-perkara yang berlaku di sekelilingnya. Kemudian pada umur Nabi 12 tahun ini, Nabi bermusafir ke Syam bersama pakcik Nabi, iaitu Abu Talib, mengambil pengalaman, sedikit pengalaman bisnes bersama dengan pakcik Nabi. Kemudian pada umur Nabi pada umur 12 tahun ini juga, ataupun sebelum umur 12 tahun ini, telah ditarbiyah Nabi untuk mengembala kambing. Tak diutuskan mana-mana Nabi, melainkan dia ada pengalaman untuk mengembala kambing. Kerana kambing ini perangai dia macam manusia juga, dia tak nak dengar cakap. Kalau lembu, kalau balik kandang, balik tempat dia, semua ikut dia belakang. Tapi kambing tak, sekejap lari sana, sekejap lari sini. Dia macam manusia lah. Manusia ni bila kita sebut dalam satu grup 50 orang, mesti 2-3 orang ada buat hal. Sama juga sekolah, mana-mana sekolah pun, semua pelajar-pelajar terbaik, bagus akhlaknya, tapi ada 2-3 orang yang degil. Itu perkara biasa. Sebab itu Nabi SAW sebelum dilantik menjadi Nabi, maka Allah Ta'ala tarbiyah dulu untuk mengembala kambing. Pada umur Nabi 20 tahun, Nabi telah mengambil pengalaman baru, iaitu menyertai peperangan Fijar. Peperangan Fijar ni telah bermula umur Nabi 14 tahun dan berlarutan sampai umur Nabi 20 tahun, lebih kurang 6 tahun. Nabi berada dalam peperangan Al-Fijar. Peperangan Fijar ini peperangan yang Nabi taklah mengambil pengalaman yang banyak. Cuma Nabi pada ketika itu masih muda lagi, Nabi kutip anak-anak panah, kemudian berikan kepada tentera-tentera Islam. Bukan tentera Islam, kepada kabilah-kabilah dia lah. Kemudian pada umur Nabi 25 tahun, Nabi telah berkahwin dengan Khadijah radhiyallahu taala anha. Dan Khadijah ini, semua anak-anak Nabi semua lahir daripada Khadijah radhiyallahu taala anha. Al-Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah, Abdullah, semua ini lahir daripada Khadijah. Seorang dia lahir daripada Maryah Al-Qibtiyah, iaitu namanya Ibrahim. Yang lain semua daripada Khadijah. Umur Nabi 40 tahun. Maka pada ketika itu, bila umur Nabi 40 tahun, telah turun wahyu kepada Nabi, kerana inilah umur yang dikatakan kematangan yang sebenar, pada ketika umur 40 tahun. Pada umur Nabi 43 tahun, mana umur 40 tahun dilantik Nabi sebab menjadi seorang Nabi. Kemudian umur Nabi 43 tahun diperintahkan kepada Nabi untuk dakwah secara terang-terangan. Nabi pada ketika itu berjumpa dengan orang-orang Islam, tak kira lelaki ataupun perempuan, Nabi sebarkan Islam. Walaupun ketika itu di Mekah, Nabi umur 40 sampai 43 tahun ini, Nabi dakwah secara sembunyi-sembunyi. Umur Nabi 43 tahun, perintah Allah supaya dakwah secara terang-terangan. Sebab apa? Kerana turunnya perintah Allah Subhanahu wa taala, fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Kamu buat apa yang diperintahkan dan berpaling daripada orang-orang musyrikin. Pada ketika itu dakwah secara terang-terangan. Allah Ta'ala bagi tahu lagi, wakhfid wa anzir 'ashiratakal aqrabin wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin wa qul inni anan nadhirul mubin. Beri peringatan kepada siapa? Kepada kaum kerabat kamu. Itu dakwah yang paling dekat. Dakwah yang paling utama adalah dakwah kepada orang terdekat kita, anak isteri kita, kaum kerabat kita, kemudian barulah kabilah kita, kemudian baru jauh. Kemudian kita lihat
pada umur Nabi 45 tahun. Pada ketika itu diperintahkan Nabi untuk berhijrah ke mana? Berhijrah ke Habasyah, iaitu raja pada ketika itu adalah Najasyi. Najasyi ini siapa? Najasyi ini adalah dia tak Islam lah pada ketika itu, sebab dia berpegang dengan agama asal. Agama asalnya adalah kitab Injil, kitab Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Kita tak memanglah kita katakan siapa tidak beriman kepada Nabi maka dia kafir. Kerana Najasyi tak beriman kepada Nabi pada ketika itu, dia kafir. Kemungkinan agama tak sampai kepada dia lagi. Sebab itu ada hiwar, ada dialog antara dia dan juga seorang wakil tentera Islam. Dia tanya satu persatu, maka dijawab oleh seorang daripada wakil tentera Islam ini apa yang Nabi dakwahkan. Maka dia kata sama seperti ajaran agama dia. Nabi perintahkan tentera orang-orang Islam supaya berhijrah ke Habasyah. Sebab Nabi tak mampu lagi melihat penderitaan orang-orang Islam. Nabi dipelihara elok. Sebab apa? Allah Ta'ala jaga Nabi. Dan yang keduanya kerana pakcik Nabi orang yang disegani, mereka tak boleh nak buat apa-apa kepada Nabi. Yang Nabi kata, "Lau kharajtum ila ardil Habasyah fa inna biha malikan la yuzlamu indahu ahadun." Kamu pergilah, keluar daripada bumi Mekah ni, pergilah ke Habasyah. Di sana ada seorang raja yang tidak akan buat zalim kepada seorang pun. Wa hiya ardu sidqin. Di sana tanah yang benar, bumi yang benar, kerana rajanya raja yang tidak zalim kepada rakyatnya. Hatta yaj'alallahu lakum farjan mimma antum fih, sehinggalah Allah Ta'ala jadikan untuk kamu satu jalan keluar, satu penyelesaian pada sehinggalah kamu nampak jalan keluar di sana. Maka tunggulah jawapan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka tentera orang-orang Islam yang berada di Mekah yang keluar berhijrah ke Habasyah, mereka pun keluar ikut arahan Nabi semata-mata untuk menyelamatkan agama mereka. Itulah hijrah yang pertama dalam Islam. Dan hijrah tersebut, antara orang-orang yang terawal hijrah ke Habasyah ini ada antaranya Uthman bin Affan bersama dengan isterinya, iaitu anak perempuan Nabi Ruqayyah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga Abu Huzaifah bin Utbah bersama isteri dia Sahlah binti Suhail, Zubair bin Awam, Mus'ab bin Umair, dan ada beberapa orang lagi seperti Abu Salamah dan juga isterinya Ummu Salamah, iaitu isteri Nabi selepas Abu Salamah mati kahwin dengan Nabi pula. Itu mereka ini semua antara orang yang terawal berhijrah ke Habasyah. Kemudian telah keluar Ja'far bin Abu Talib radhiyallahu taala anhu berhijrah, dan diikuti pula trip yang berikutnya oleh orang-orang Islam yang berada di Mekah, sehinggalah mereka ramai-ramai berkumpul di Habasyah. Dan pada ketika itu bilangan mereka lebih kurang, bilangan mereka adalah 83 orang laki-laki, 83 orang laki-laki, 83 orang lelaki ataupun 83 orang keseluruhannya lah. Jadi di sini orang yang berhijrah tersebut, ada yang berhijrah seorang-seorang, ada yang bersama isteri, ada yang hijrah bersama isteri, anak-anak ditinggalkan, ada juga berhijrah bersama dengan anak-anak mereka semua pergi berhijrah ke Habasyah. Jadi itulah pengorbanan orang-orang Mekah pada awal dahulu. Mereka ditindas dan tak mampu kerana mereka dalam jumlah minoriti amat sedikit, dan hanya mereka mengharapkan pertolongan daripada Allah. Maka tunggu jawapan daripada Nabi. Maka Nabi suruh mereka berhijrah ke Habasyah. Mereka pun menurut arahan Nabi, mereka berhijrah ke Habasyah. Tuan-tuan, sebelum daripada itu, suka saya sebutkan di sini mengenai dengan kisah Walid bin Mughirah di dalam Quran. Walid bin Mughirah ini, ijtama'a ilaihi nafarun min Quraisy, satu golongan, kumpulan grup di kalangan orang kafir Quraisy berkumpul kepada Walid bin Mughirah. Siapa Walid bin Mughirah ni? Walid bin Mughirah ni orang senior lah, kita panggil orang lama, di kalangan orang Quraisy. Bila tibanya musim haji,
Bila tibanya musim haji, dia berkata kepada orang Quraisy, Walid bin Mughirah ni, dia kata, ya ma'asyara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, innahu qad hadara hadzal mausim, sesungguhnya musim haji dah datang kepada kamu. Wa inna wufudul Arab sataqdimu alaikum fi, bangsa-bangsa Arab akan datang satu grup daripada kawasan yang berbeza-beza. Apa yang kamu nak katakan kepada mereka? Sebab apa? Sebab Nabi SAW akan dakwah kepada mereka. Nabi musim haji berada di Mekah. Apa jawapan kamu kepada orang rombongan yang akan masuk Mekah menunaikan haji? Apa kamu nak bagi tahu tentang Muhammad? Sebab nanti mereka bila masuk Mekah, mereka akan jumpa Muhammad. Muhammad akan dakwah. Fa anta ya aba abdi syams faqul wa aqim lana ra'yan naqulu bih. Walid bin Mughirah tanya mereka minta pula pendapat Walid bin Mughirah. Mereka kata apa? Wahai Walid bin Mughirah, kamu orang senior, orang lama, kamulah beri pendapat kepada kami ikut je. Walid bin Mughirah kata, tidak, bal antum faqulu asma, kamu orang baru, kamu perlu dilatih, kamu siapkan pendapat-pendapat yang bernas, aku akan tapis, dan yang mana yang elok aku akan kata elok, bukan mengambil bulat-bulat pada pendapat aku beri seolah-olah aku suap je, kamu ikut je. Tak boleh, kamu kena fikir dan usaha. Mereka lontarkan jawapan pertama. Mereka kata, naqul kahin, kita katakan Muhammad itu adalah tukang nujum, yang baca metera-metera, berhati-hatilah dengan dia. Maka Walid bin Mughirah kata, la wallahi ma huwa bikahin. Walid bin Mughirah kata, tidak boleh kata dia sebagai tukang nujum, sebab aku dah lihat pengalaman aku yang begitu lama hidup di bumi Mekah ini. Aku telah lihat metera-metera yang dibaca oleh tukang nujum ini tak sama seperti apa yang dibaca oleh Muhammad. Mereka kata lagi, kalau begitu apa kata kita kata Muhammad ni gila? Walid bin Mughirah kata, tak boleh kita kata dia gila. Laqad ra'ainal junun wa arafna, kita sendiri lihat orang gila, kita dapat tahu orang gila macam mana dia cakap sekejap A, B, C, cakap bukan. Muhammad bukan begitu, tak boleh kata dia gila, kerana percakapan dia percakapan yang seperti syair, sajak, dan juga sastrawan Arab mengakui bahasa yang diungkapkan oleh Muhammad, bukan orang gila. Orang gila takkan cakap perkara itu. Mereka kata, kalau begitu kita katakan Muhammad ini adalah penyair, tukang syair. Walid bin Mughirah sangkal lagi, dia kata syair, tukang syair. Laqad arafna syair kullahu rajazahu wa hazjahu wa qaridahu wa maqdudahu wa mabsutahu fama huwa bisyair. Aku ni tentang bahar-bahar syair. Tuan-tuan kalau belajar dalam ilmu qafiyah, arud, tuan-tuan akan lihat bahar, macam-macam nama ada, macam-macam wazan ada. Tak salahnya 1000 dalam setam pun ada. Ilmu arud ini macam-macam jenis ada. Atas wazan mustaf'ilun, atas wazan macam-macam wazan lah. Saya pun dah lupa banyak sangat. Dia kata semua bahar-bahar syair ini, bait-bait syair ni aku dah tahu. Dan Nabi baca itu, dia bukan apa yang Nabi baca, bukan syair. Kita tak boleh kata Nabi seorang penyair. Mereka bagi lagi jawapan berikutnya, kalau begitu wahai Walid bin Mughirah, boleh tak kita katakan Nabi ini tukang sihir? Ma huwa bisahir. Maka Walid bin Mughirah kata, tak boleh. Laqad ra'ayna as-suhar, aku ni dah lihat pelbagai jenis tukang sihir, dan kita juga telah lihat bagaimana sihir mereka. Sihir ini dibaca metera, kemudian ditiup,
ditiup pada satu tangkal ke rambut ke apa ke. Jadi Muhammad bukan begitu, tidak. Last kali mereka dah putus asa, orang-orang kafir Quraisy ini. Mereka kata fama taqul anta ya aba abdi amsh. Apa lagi kami nak kata? Kami kata A, kamu kata bukan. Kami kata B, bukan. C, bukan. Apa lagi yang kami nak katakan? Wallahi inna liqawlihi halawatan. Walid bin Mughirah kata, demi Allah, perkataan Muhammad ada kemanisannya. Walid bin Mughirah orang senior, dia juga sastrawan Arab. Dia akui bahasa Nabi, iaitu Quran yang Nabi lontarkan itu bukan sebarang orang boleh bawa datang. Tapi malang dia tak beriman. Cuma dia fikir, dia fikir macam mana supaya orang-orang Arab ataupun bangsa-bangsa kabilah yang pelbagai yang akan datang menunaikan haji, mereka tidak terpengaruh dengan Muhammad. Wa ma antum biqailin min hadza syai'. Apa yang kamu kata semua perkara batil dan boleh disangkal mentah-mentah apa yang kamu katakan. Wa inna aqrabal qaul. Dia kata Walid bin Mughirah ini selepas diberikan pelbagai jawapan, dia boleh simpulkan. Dia kata aqrabul qaul, bagi aku mungkin ada pendapat yang hampir tepat. Walaupun kita tak katakan ia tepat, tapi hampir tepat, boleh mengelirukan orang ramai. Apa dia? La an taqulu sahir. Kamu kata dia adalah seorang tukang sihir. Tapi benda yang dia baca bukan mentera-mentera sihir. Tak apa, kita katakan apa yang Muhammad datangkan ini, yufarriqu bainal mar'i wa akhihi, dia boleh pisahkan antara hubungan adik-beradik. Sebab Nabi bila dia baca ayat Quran, orang yang masuk Islam akan ikut Nabi, tinggalkan keluarga yang kafir, adik-beradik yang kafir. Wa bainal mar'i wa zawjatihi, kalau suami masuk Islam, suami ikut Nabi, tinggalkan isteri yang kafir. Begitu juga dalam sebuah keluarga, kalau ada 10 orang, 2 orang masuk Islam, 2 orang ikut Nabi, tinggalkan keluarga tu. Jadi bolehlah kita katakan Nabi ini tukang sihir kerana apa yang dibacakan itu dapat memisahkan hubungan antara orang tersebut dengan orang yang paling dia kasihi. Kemudian fa'anzalallahu ta'ala, kemudian setiap kali orang nak datang menunaikan haji, orang-orang kafir tunggu di jalan-jalan, mereka kata hati-hati, di dalam Mekah ini ada seorang laki-laki namanya Muhammad, dia adalah tukang sihir, dia akan pisahkan kamu dengan orang yang paling kamu kasihi. Maka Allah Ta'ala turun ayat Quran mengenai dengan Walid bin Mughirah. Allah Ta'ala kata zarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malam mamduda wa banina syuhuda wa mahadtu lahu tamhida thumma yatma'u an azid kalla innahu kana li ayatina anida. Kamu biarkan aku, wa man khalaqtu wahida, dan juga orang yang aku ciptakan berseorangan, wa ja'altu lahu malam mamduda, dan aku menjadikan Walid bin Mughirah ini adalah orang yang hartanya banyak, anaknya ramai dan duduk dekat-dekat dengan dia. Itu satu nikmat. Anak ramai, duduk semua dekat-dekat, kawasan dekat-dekat dengan dia. Satu nikmat. Harta pun banyak. Dia pula pandai, cerdik, seorang sastrawan, tetapi dia seorang yang degil, yang tak nak memeluk agama Islam. Itulah kisah mengenai dengan Walid bin Mughirah. Antara soalan jawapan yang dilontarkan kepada siapa? Kepada orang kafir Quraisy. Kerana orang kafir Quraisy bila orang senior cakap, mereka akan diam, mereka akan terima. Sebab semua pandangan mereka ditolak. Jadi itulah pandangan yang paling hampir kepada tepat pun. Kemudian Nabi telah berhijrah ke mana? Diperintahkan untuk berhijrah ke Habsyah untuk kali yang kedua. Kemudian telah berlaku boikot Nabi
Mereka boikot, mereka minta kepada Abu Talib, dan mereka minta kepada kabilah Nabi ni. Minta apa? Minta Nabi, serahkan Nabi. Sehingga mereka pernah berunding lah dengan waktu Abu Talib dahulu, kami bagi seorang budak yang paling cerdik, serahkan Muhammad kepada kami. Tapi mereka tak nak. Mereka cuba berunding dengan kabilah Bani Hashim dan juga Bani Muttalib untuk ambil Nabi, serahkan Nabi. Mereka tak nak. Mereka tak nak serahkan Nabi kerana dianggap itu perkara aib. Perkara aib bila serahkan Nabi. Serahkan siapa? Serahkan Nabi kepada pihak musuh. Mereka telah boikot Nabi. Mereka boikot Nabi. Bukan boikot Nabi saja, mereka telah buat muqata'ah, boikot Bani Hashim dan juga Bani Muttalib selama 3 tahun. Apa yang mereka boikotkan? Kita lihat kisah dia sikit. Mereka telah tulis satu surat, yata'aqadun fih. Mereka telah tulis dalam surat tersebut ke atas Bani Hashim dan juga Bani Abdul Muttalib, iaitu orang Quraisy tidak dibenarkan nikah dengan qabilah, dengan bangsa Bani Hashim dan juga Bani Abdul Muttalib. Setiap anak-anak kami tidak boleh menikahi dengan bangsa qabilah Hashim dan juga qabilah Abdul Muttalib. Dan setiap transaksi jual beli tak dibenarkan bersama mereka. Tak boleh. Mereka tulis dalam satu surat, kemudian mereka sangkut di Kaabah untuk menguatkan diri mereka dan juga orang-orang Quraisy yang lain. Jangan berjual beli, jangan buat apa-apa transaksi, jangan bernikah dengan qabilah, salah seorang dari qabilah mereka. Falamma fa'alat dzalika Quraisy, maka bila mana orang Quraisy telah buat boikot seperti itu, inhadas Banu Hashim wa Banu Muttalib ila Abi Talib. Dia telah terpisahlah Banu Hashim, Banu Muttalib. Mereka duduk di mana? Mereka telah berada di Syi'ab Abi Talib. Tahun tersebut pada tahun yang ke-7 Hijrah, umur Nabi 47 tahun. Bukan tahun 7 Hijrah, tahun 7 kenabian An-Nubuwah, umur Nabi 47 tahun. Wa kharaja min Bani Hashim Abu Lahab bin Abdul Muttalib wa kana ma'a Quraisy. Abu Lahab ini adalah Bani Hashim. Abu Lahab pakcik Nabi, Bani Hashim, tapi dia tak nak diboikot kerana dia orang businessman. Bila orang bisnes, dia tak sanggup diboikot, maka dia lari daripada qabilah, daripada diboikot oleh orang Quraisy. Dia bersama dengan orang Quraisy, tinggalkan qabilah dia. Sebab Abu Lahab ni antara orang yang apa? Pengecut. Abu Lahab. Selalu orang bisnes begitulah, kerana mereka sayangkan bisnes dan juga harta mereka. Wa aqama Banu Hashim ala dhalik hatta juhidu min dhiqil hisar. Banu Hashim berterusanlah begitu diboikot sehingga sempit kehidupan mereka, sehingga mereka makan daun-daun kering, daun yang berwarna coklat, daun kering. Wa atfaluhum yatadaghaun. Kanak-kanak, baby mereka menangis kelaparan kerana apa? Tak ada makanan, tak boleh nak beli. Sehingga didengarilah tangisan kanak-kanak ataupun baby mereka daripada jauh. Kita bayangkan anak kita lambat susu sikit pun menangis sikit punya kuat. Tambah ini diboikot beberapa hari sampai 3 tahun. Dan mereka halang setiap peniaga-peniaga yang nak jual kepada Bani Hashim, Bani Muttalib. Mereka bagi orang Quraisy kata, letakkan harga yang tinggi sehingga mereka tak mampu nak beli. Perkara ini malangnya berterusan selama 3 tahun. Illa sirran mimman arada silatuhum min Quraisy, melainkan secara rahsia-rahsia itu adalah orang yang kadang-kadang menghulurkan simpati, bagi sikit, ada juga sehinggalah bangkit di kalangan orang Quraisy ini beberapa orang, di kalangan orang yang ada muruah, orang yang ada maruah diri,
walaupun mereka tak Islam, kafir, tapi mereka ada marwah diri. Antaranya iaitu Hisham bin Ammar bin Rabi'ah. Mereka tak suka satu perjanjian yang zalim seperti ini, sebab hati kami hati yang luhur, yang suci, kami sukakan kebenaran. Hisham ini seorang lelaki yang menyambungkan hubungan silaturahim. Kalau cara boikot begini, ini bukan cara kami. Dan Hisham bin Ammar bin Rabi'ah ini adalah antara orang yang disegani di kalangan kaum dia. Dan dia pergi berjalan, berjumpa sendiri dengan pembesar-pembesar Quraisy, pemimpin-pemimpin Quraisy. Begitu berani dia, sebab perkara ni nak dibawa kepada pemimpin-pemimpin atasan bukan perkara yang mudah. Tapi kerana tak sanggup melihat orang-orang ditindas, itu bukan orang yang ada sifat keperimanusiaan. Dia bangkit berjumpa pemimpin Quraisy untuk membatalkan perjanjian, tulisan yang mereka buat, yang mereka gantungkan di Kaabah. Dan bersama dengan dia ada 5 orang. Mereka sepakat untuk koyakkan, untuk batalkan segala perjanjian yang berat sebelah ini. Falamma kana Quraisy fi andiyatiha min ghadin qama Zuhair bin Abi Umayyah wa kanat ummuhu Atikah binti Abdul Muttalib wa aqbala 'ala an-nas. Maka keesokan harinya, bila mana orang Quraisy berkumpul di satu lembah, Zuhair bin Abi Umayyah ni mak dia Atikah binti Abdul Muttalib, di kalangan kabilah Abdul Muttalib, Bani Abdul Muttalib. Dia datang menghadap manusia. Dia kata, ya ahla Makkah, wahai penduduk Makkah, anak kulut ta'am, adakah kita sanggup kita makan makanan, kita pakai pakaian Banu Hashim dibiarkan tanpa dibenarkan untuk jual beli, tanpa dibenarkan untuk memberi makanan? Adakah begitu? Kita boleh makan, boleh pakai elok-elok, mereka dibiarkan begitu sampai mereka mati? Wallahi la aq'udu hatta tushaqqa hadhihi as-sahifa adh-dhalimah. Demi Allah, Zuhair bin Abi Umayyah kata, demi Allah, aku tidak akan duduk diam sehinggalah dikoyakkan, diturunkan perjanjian yang zalim ini daripada Kaabah. Wa tadakhal Abu Jahal fil hadis falam yufid. Abu Jahal telah campur tangan dalam urusan ini, tetapi tidak diendahkan. Wa qama al-Mut'im bin Adi. Mut'im bin Adi bangun dan terus koyakkan sahifah ataupun yang mereka letakkan, kertas yang mereka letakkan di Kaabah tadi. Nabi SAW qad akhbara bidzalika Abu Talib. Nabi SAW beritahu perkara tersebut kepada Abu Talib. Wa muzziqat as-sahifah, telah dikoyakkan apa? Perjanjian tersebut, dan telah batallah perjanjian tersebut. Kemudian tahun selepas daripada itu berlaku satu ujian yang besar. Bila pada umur Nabi 50 tahun, pada ketika itu ujian yang sangat-sangat besar, iaitu diwafatkan isteri kesayangan Nabi, iaitu Khadijah binti Khuwailid. Tak cukup sekadar itu, diuji Nabi dengan ujian yang kedua, iaitu diwafatkan pakcik Nabi, iaitu Abu Talib. Abu Talib ini antara orang yang banyak support Nabi, sehingga pernah sekali orang-orang kafir Quraisy ni jumpa sendiri Abu Talib. Wahai Abu Talib, boleh tak suruh anak saudara kamu ni hentikan dakwah dia, hentikan dakwah, iaitu jangan buat kacau, dakwah sini dakwah sana, hentikan dakwah, itu saja yang kami minta. Jadi Abu Talib panggil anak saudara dia, bincang elok, bagi tahu, wahai Muhammad, boleh tak kalau aku nak supaya kamu berhentikan dakwah atas permintaan orang-orang kafir Quraisy? Maka Nabi kata, wallahi, demi Allah, kalau matahari letak sebelah kanan aku, tangan kanan aku, bulan letak tangan sebelah kiri aku tidak akan hentikan kerja dakwah ini sama ada sehingga aku mati ataupun Islam akan menang, sehingga telah tersyiar, telah terzahirnya Islam. Bila Abu Talib dengar perkataan ini,
Apa yang Abu Talib kata, wahai Muhammad, silakan, teruskan apa yang kamu nak buat, aku akan bersama dengan kamu. Jadi inilah perjuangan Abu Talib. Walaupun dia tak sokong Nabi, tapi dia tetap pertahan, defend Nabi daripada diserang oleh orang-orang Quraisy. Kemudian pada umur Nabi 51 tahun, selepas ujian yang besar, ada hadiah juga yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi umur 50 tahun ini antara angka yang ujian yang besar, sebab 40 tahun itu umur kematangan manusia, 40 tahun. Kemudian umur 50, manusia akan diuji dengan pelbagai ujian yang berat seperti Nabi. Selepas daripada bersabar di atas ujian itu, adalah selepas daripada itu Allah Ta'ala akan berikan satu persatu. Di antaranya umur Nabi 51 tahun, Allah Ta'ala hadiahkan kepada Nabi Isra wal Mi'raj, satu hadiah yang besar. Sebab apa? Dapat bertikah semayang pada ketika itu, dan Nabi boleh berjumpa dengan Allah Ta'ala secara direct. Sedangkan malaikat pun tak boleh melepasi Sidratul Muntaha, tapi Nabi boleh lepas. Kemudian pada umur Nabi 52 tahun berlakulah Bai'atul Aqabah yang pertama. Bila umur Nabi 53 tahun berlakulah hijrah Nabi. 53 tahun Nabi berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah bersama dengan Abu Bakar. Selepas 53 tahun ini, masuk aja umur 54 tahun, pada ketika itu berlakulah peperangan dalam Islam, peperangan demi peperangan, sampailah kewafatan Nabi. Umur Nabi 54 tahun. Maksudnya umur Nabi 54 tahun baru start perang, peperangan Badar pada tahun yang kedua hijrah. Kita umur 50 dah nak jalan kaki ke surau pun kena pergi tongkat lah, pakai tongkat. Nabi 54 tahun, peperangan Badar, peperangan peperangan Bani Qainuqa, iaitu bersama dengan Yahudi Banu Qainuqa. Banu Qainuqa ni panjang ceritanya lah, tapi dia telah mencabul kehormatan seorang wanita Islam. Seorang wanita Islam berniaga di pasar. Seorang Yahudi suruh wanita tu buka hijab dia. Wanita tu tak nak buka hijab dia, buka tudung dia tak nak. Dia pijak belakang baju perempuan tadi. Perempuan tadi bangun terlondeh pakaian. Perempuan tadi menjerit. Orang Islam datang serang Yahudi yang buat jahat kepada wanita Islam tadi. Maka pada ketika itu berlakulah, dipanggil peperangan Banu Qainuqa. Umur 55 tahun berlaku peperangan Uhud tahun ketiga hijrah. Yang mana asalnya tentera Islam kalah, kemudian bangun balik, dipanggil Hamra'ul Asad. Tentera Islam menang. Menang tanpa peperangan. Kerana mereka yang menyertai peperangan Uhud itu sahaja yang dibenarkan untuk menyertai peperangan Uhud kali yang kedua, iaitu dipanggil Hamra'ul Asad. Yang mana tangannya ada yang patah, mereka heret tangan, heret kaki mereka. Tapi last sekali Allah Ta'ala campakkan kegerunan kepada orang kafir, tak jadi perang. Kemenangan berpihak kepada orang-orang Islam. Tahun yang keempat hijrah berlaku peperangan Yahudi Banu Nadir. Banu Nadir ni mereka jahat. Nabi nak berunding dengan mereka. Ada satu, Nabi nak minta satu perkara lah, iaitu diat, duit pampasan kerana orang Islam telah membunuh membunuh seorang orang bukan Islam. Nak bayar diat. Berunding dengan Banu Nadir. Banu Nadir seorang di kalangan orang Yahudi. Mereka naik atas, mereka angkat batu kisar penggiling ataupun batu besar. Mereka nak campak daripada atas, campak jatuh ke kepala Nabi biar Nabi mati. Tetapi mereka tak elok, mereka nak buat tu, malaikat Jibril datang awal lagi kepada Nabi, bagi tahu kepada Nabi, bergerak segera ke Madinah Al-Munawwarah. Terus Nabi bergerak. Sahabat-sahabat bersama Nabi, orang Muhajir dan orang Ansar tak perasan. Tadi Nabi ada sedang berunding, tiba-tiba Nabi hilang. Sebab Jibril bagi tahu Nabi bergerak segera, sebab mereka sedang menyusun perancangan untuk bunuh kamu, nak lontar batu besar daripada atas. Last sekali Nabi bagi tahu kepada Yahudi Banu Nadir, kosongkan Madinah Al-Munawwarah daripada Yahudi Banu Nadir. Sekiranya dalam masa 10 hari, lepas 10 hari kamu masih lagi berada di sini, akan dipancung tengkok kamu.
Mereka dihalau daripada bumi Madinah Al-Munawwarah. Umur Nabi 57 tahun. Nak bagi tahu Nabi kuat. Sebab apa? Umur Nabi 53, 54, 55, 56, 57 berturut-turut setiap tahun berlaku peperangan. Berbeza dengan kita lah, umur 50 tahun adalah umur apa? Pencen. 50 lebih. Tetapi Nabi baru nak start berperang, baru nak bangun balik. 57 umur Nabi 57 tahun, tahun ke-5 Hijrah, berlaku peperangan Ahzab dan juga peperangan Banu Quraidah. Peperangan Ahzab ataupun dipanggil sebagai peperangan Khandaq. Nabi turun parit, Nabi gali sendiri parit bersama tentera Islam. Umur Nabi bukan 20, bukan 30, 57 tahun. Pemimpin Islam turun padang, gali parit Khandaq bersama dengan tentera-tentera Islam. Umur Nabi 58 tahun, berlaku perjanjian Hudaibiyah, perjanjian yang berat sebelah, di atas kesabaran. Walaupun di antara sahabat Nabi yang tak mampu bersabar, Nabi kata bersabar, Allah Ta'ala akan memberi kemenangan kepada kita dalam perjanjian Hudaibiyah. Rupanya benar, dalam tahun yang ke-60, pada tahun yang umur Nabi 60, pada tahun ke-8 Hijrah, berkat kesabaran Nabi dan juga orang-orang Islam di atas perjanjian Hudaibiyah yang berat sebelah kepada tentera kafir, Allah Ta'ala beri kemenangan Fathu Makkah, pembukaan kota Makkah, yang ramai ribuan orang masuk Islam pada ketika itu. Pada umur Nabi 61 tahun berlaku peperangan yang terakhir, dipanggil peperangan Tabuk. Umur Nabi 61 tahun, tahun yang ke-9 Hijrah. Peperangan yang begitu mencabar. Tak ada makanan, tak ada minuman, musim yang sangat panas. Kemudian secara kebetulan pula pada musim tersebut, buah-buah anggur ataupun kurma ranum di tempat mereka. Seruan jihad suruh mereka keluar. Mereka terpaksa keluar, sehingga dahaga sangat minum air kencing unta, tak ada minuman dah. Pada umur 62 tahun Nabi telah melaksanakan haji yang terakhir dipanggil Hajjatul Wada'. Dan tahun ini, pada tahun umur Nabi 62 tahun ini, Nabi telah kewafatan anaknya, anak lelaki nama Ibrahim, hasil hubungan Nabi dengan Maria Al-Qibtiyah. Maria Al-Qibtiyah pun Nabi kahwin dengan dia umur 60 tahun. 60 tahun kemudian lahirlah siapa dia? Lahirlah seorang anak lelaki namanya Ibrahim, wafat pada umur 62 tahun, lebih kurang hampir 2 tahun umurnya. Umur Nabi 63 tahun, pada ketika itu Nabi telah bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cukup sekadar ini tentang kisah-kisah Nabi, bagaimana perjalanan hidup Nabi daripada Nabi lahir sehinggalah Nabi wafat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kefahaman kepada kita. Kita tutup majlis dengan tasbih kafar. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.